آله وأصحابه وأتباعه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita di muka surat yang ke-57. 57 baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 57 baris yang kelima daripada bawah. Dan ada pun seksa yang mengenai akan dia tatkala bertemu dengan Allah Ta'ala Tuhannya apabila belah langit. Apabila belah langit, nescaya datang akan dia seorang malaikat al-azab atau malaikatul azab. Muka surat 57 baris yang kelima daripada bawah. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita dah baca seksaan-seksaan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang meninggalkan solat, meninggalkan sembahyang. Ada 15 seksaan yang Allah sediakan untuk orang yang tak solat ataupun solat juga tetapi meringankan solat. Kita dah bincang dah dulu, kita dah baca dah. Meringankan solat ini termasuklah mengutamakan yang lain daripada solat itu ketika solat telah difardukan ataupun bila masuk waktu kita letak dia kemudian lah. Itu maksud meringankan. Dan juga maksud meringan tu tak kisah ke solat tu sah tak sah, lebih kurang hantam je lah, asalkan buat je. Itu juga meringankan. Apatah lagi meringankan dengan maksud tak buat pun tak apalah, ataupun tak kisahlah, tak buat pun bukan dosa teramana sangat, atau apa saja. Dan perkara ni selalu kita bincang dan banyak kajian-kajian dibuat. Saya ingat dulu masa saya di Manjung dulu, daerah Manjung, PPD Manjung, ada buat kajian soal selidik tentang solat sekitar tahun 95, 96 sampai 97, saya tak ingat, lebih kurang gitulah ya. Dan ke 2005 tu 2005 2003 45 tu lebih kurang gitu, kajian dibuat kepada 2,900 responden pelajar-pelajar sekolah. Hasilnya kita dapati hanya sekitar 14.5% sahaja pelajar yang sembahyang lengkap 5 waktu sehari semalam. Kita buat kuesioner itu kepada 3 golongan. Pertama, murid sendiri. Yang kedua, ibu bapa. Yang ketiga, guru. Jadi kalau 3 ni kata ya, kita pakai semua. Kalau salah satu pun yang kata murid ini memang sembahyang lengkap 5 waktu sehari semalam, kita guna. Walaupun murid tu kata tidak, tapi mak dia kata ya, kita pakai hak tu. Cikgu dia, kalau cikgu dia kata ya, sebab cikgu lama dah berbanding dengan kita tanya sekali je. Cikgu lama duduk dengan dia, cikgu kata ya, murid kata tidak pun kita pakai. Kalau murid kata ya, yang lain kata tidak, kita pakai juga yang tu. Dan akhirnya kita dapat sekitar 14.5% sahaja yang sembahyang lengkap 5 waktu sehari semalam. Yang tak sembahyang langsung juga sekitar 14%. Tak sembahyang langsung ni kecuali hak sembahyang raya, dah lama dah tak sembahyang, hak macam tu kita letak dia sembahyang dalam keadaan yang kira
tak sembahyang lah. Yang lain sembahyang, kadang-kadang ada, sembahyang jarang-jarang ada sembahyang tak lengkap 5 kali, ada yang subuh, kebanyakan subuh tak sembahyang. Yang paling banyak sembahyang zuhur, maghrib dengan isyak. Maghrib paling banyak. Dulu kita dikenali sebagai lebih maghrib. Sebab maghrib ni dah balik rumah, mandi semua sembahyang lah, takkan tak sembahyang. Isyak berlebuh juga. Baik. Jadi kita dah baca dah dulu ada 15 siksaan yang Allah jamin pasti akan menemui orang yang tak sembahyang ni. Dan kita dah baca dah dulu ada 6 ketika di dunia lagi. Ada 3 ketika nak mati. Ada 3 ketika dalam kubur, alam barzakh, dan ada 3 ketika bertemu dengan Allah. Baik, kita sambung di muka surat 57 baris yang kelima daripada bawah tu. Dan ada pun seksa yang mengenai, yakni ditimpakan ke atas dia tatkala bertemu dengan Allah Ta'ala Tuhan apabila belah langit. Apabila kiamat berlaku, belah langit tu maksudnya kiamat, nescaya datang akan dia seorang malaikat yang mengazabkan kita, atau malaikatul azab. Malaikat yang kerja dia katuk orang je, pukul orang je, seksa orang. Dah malaikat memang tak pernah bantah. Malaikat dia tak ada nafsu macam kita, tak ada kesian belas macam kita. Suruh balun dia balun je lah. Dan pada tangannya itu rantai, dan panjangnya itu 70 hasta. Hasta ni daripada siku sampai ujung jari tu. 70 hasta. Rantai tu, panjang rantai tu. Yang ni duk pukul kita. Maka menjadikan ia akan dia pada lehernya. Kemudian maka dimasukkan ia ke dalam mulut. Dia belit rantai tu yang 70 hasta tu di tengkuk kita. Lepas tu dia masukkan rantai tu dalam mulut kita. Ni jangan duk heran lah macam mana boleh masuk. Silap mata pun boleh masuk. Ini kan pula malaikat. Apa yang dia tak boleh buat, dengan kehendak Allah, perintah Allah, dia buat. Masuk melalui mulut dan mengeluarkan ia akan dia daripada duburnya. Macam mana tu? Kemudian menghila ia akan dia sekali atas mukanya. Menghila berarti juntakan dia ke atas muka tu, dan sekali atas belakangnya. Tadi hak yang masuk ke mulut, keluar ke dubur tadi, buat naik ke atas muka, buat naik satu atas belakang. Padahal ia menyeru atasnya, lalu dia mengeluarkan suaranya yang garang itu dengan katanya, inilah balasan orang yang mensia-siakan akan sembahyang fardu yang difardukan Allah Ta'ala. Mensia-siakan bukan saja tak buat, bukan saja tak tunaikan, tidak dirikan solat, bahkan mensia-siakan ni bagi terlepas gitu je. Tak kutip kebaikan ataupun faedah ataupun hikmah yang ada dalam solat tu. Kemudian membawa ia akan dia kepada neraka. Lalu dia heret kita macam tadi ni, humbannya ke dalam neraka. Kata dia apa? Sambung lagi. Sembahyang olehmu hai anak Adam. Ni pesan lagi pengarang kata sembahyang lah. Jangan tak sembahyang. Ialah kita hak sembahyang lah. Tapi sembahyang pun jangan meringan-ringankan sembahyang ni. Dan begitu juga orang yang di bawah jagaan kita. Bawah jagaan ni banyak lah macam saya sebut dah. Kuliah yang lepas. Kuliah lepas pun 2 bulan dulu lah. Kalau kita ada di rumah ataupun kita ada keluarga, anak isteri kita, pastikan mereka juga tidak meringan-ringankan solat. Kalau kita di pejabat, pastikan orang pejabat kita juga. Kalau datang awal tepat masa, kalau rehat tepat pada masa, kena buat working paper ke apa ke, kita boleh tegas kerana perintah syarikat atau perintah jabatan. Kenapa kita tak boleh bertegas dengan perintah Allah? Saya sebut kuliah lepas pun sama juga. Kalau sekolah, kita pegang sekolah tu. Sekarang dah ada, bukan sekarang dah, lama dah, jadual
secara fleksibel. Sekolah nak masuk pukul 8, nak balik pukul 5, boleh. Sekolah nak masuk 7.30, nak balik pukul 3, boleh. Yang pentingnya ada credit hour tahunan, jam setahun minima tu mesti ada. Jadi ketua jabatan, pengetua, guru besar, penolong-penolong kanan, waktu solat itu utamakan. Jadi saya cadangkan, masuk je waktu solat, kalau genjak 10 minit, 20 minit, okeylah. Ajak pelajar sembahyang dengan cikgu-cikgu sekali. Makan boleh sama. Mesyuarat boleh serentak. Masuk kelas boleh sama. Solat masing-masing. Pasal ada ringan je. Seolah-olah begitu. Jadi buatlah tuan-tuan, selagi kita ada kuasa, selagi kita ada sesuatu yang boleh menarik orang, buatlah. Takut kita juga termasuk dalam golongan kita je semayang, tapi orang yang di bawah jagaan kita itu kita buat ringan-ringan gitu, sehingga mereka merasakan ringan aja solat ni. Semayang pukul 3 bila balik sekolah, sementara nak sampai hak naik bas lebuh Zuhur. Baik, jangan engkau mudahkan akan sembahyang, kerana sembahyang itu tiang agama. As-salatu imaduddin, tiang agama. Barang siapa meninggalkan ia akan sembahyang, maka senya meruntuhkan ia akan agama. Man taraka wa man tarakahu, siapa-siapa yang tinggalkan solat tu, maka dia meruntuhkan agamanya. Dan siapa yang aqamahu, yang mendirikan, faqad aqamaddin. Kalau tarakahu faqad hadamaddin, dia meruntuhkan agama. Sama ada dia runtuhkan agama Islam itu sendiri, atau dia meruntuhkan agama Islam yang ada dalam diri dia. Kalau dah semayang pun tinggal, tang mana lagi dia beragamanya? Apa beza dengan orang yang bukan Islam? Demo pun semayang juga cara demo. Tiba-tiba kita tak semayang. Lepas tu kita letakkan diri kita dalam golongan orang yang beragama. Kita dakwa begitu. Sebenarnya tak ada. Ada huraian lagi di bawah tu. Hingga berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan olehmu, Allahumma la tada' fina syaqiyan wala mahruma. Selalu kita duk baca ni. Yakni, hai Tuhanku, jangan engkau tinggalkan pada kami akan celaka, dan jangan engkau tinggalkan pada kami akan yang ditegahkan. Maksudnya ditegah yang menjadi penghalang. Apa benda tu? Apa yang dikatakan syaqiyan dan apa yang dikatakan mahruman? Sebenarnya satu perkara je. Satu benda je. Syaqiyan dan mahruman ni satu je, iaitu solat. La tada' lana, la tada' fina, jangan tinggalkan ataupun jangan kenakan, jangan engkau tinggalkan sesuatu yang menyebabkan kami ditimpa dua perkara. Pertama, kami tinggalkan ataupun menyebabkan kami jadi orang yang tak dipedulikan oleh Allah Ta'ala. Dan yang keduanya, yang ditegahkan daripada kebaikan. Orang yang orang yang tinggalkan sembahyang, orang yang meringan-ringankan sembahyang, dia tergolong dalam golongan orang yang tak dipedulikan Allah, dan tergolong dalam golongan orang yang ditegah daripada dapat kebaikan. Itu yang dikatakan syaqiyan wala mahruman. Kemudian berkata ia, bermula celaka yang ditegahkan itu orang yang meninggalkan akan sembahyang. Kerana bahawasanya orang yang meninggalkan akan sembahyang itu tiada baginya pada agama Islam. Tak ada habuannya pada agama Islam. Maksudnya Islamnya itu tidak diiktiraf. Sebab tu bila kita jumpa tentang yang disebut Muslim tu, selagi mana dia mengucap 2 kalimah syahadah dan dia bersembahyang, itu labelnya. Yang kita nampaknya, yang jelasnya itu, tiba-tiba tak sembahyang, dan tiada diterima daripadanya akan tauhid,
Tauhidnya tu walaupun dia kata Allah tu esa, tapi kata pada mulut saja. Kalaulah Allah tu Tuhan dia, macam mana dia tak sembah Tuhan itu? Kenapa dia engkar dengan perintah Tuhan itu? Itu maksudnya tauhid itu tidak diterima oleh Allah. Dan tiada diterima akan imannya, berarti imannya itu tak betul. Imannya itu tak sempurna. Imannya itu tak lengkap. Imannya itu bukan iman yang sebenar. Kenapa? Iman yang sebenar pastinya dia akan sembahyang. Sebab percaya dan takut akan Allah Ta'ala, pastinya dia akan solat. Itu maksud tadi yang kata tiang tadi ni macam tu. Kalau tiang tak ada, macam mana ada rumah, macam mana ada masjid, macam mana nak berbumbung, macam mana berdinding kalau tak ada tiang. Dan tiada diterima sedekahnya. Sekupang dua kita bagi tu tak pakai, tak diterima Allah. Dapatlah duit buat masjid, boleh lah siap satu masjid, boleh sedekah bagi orang makan, kenyanglah orang. Tapi panggu dia tak ada, kerana tak solat. Dan tiada diterimakan puasanya. Ini pun celaru juga. Ya, orang Melayu ni ramai juga yang puasa tapi tak sembahyang pasal Ramadan. Nah, itu yang orang jual air pukul 11 ya. Orang berhenti tepi jalan, ais 3 dia kata. Bungkus, ikat tepi. Pukul 11 ikat tepi. Pukul 3 ikat tepi pun kacau dah air tebu. Ikat tepi bulan puasa. Tak apalah musafir. Kita baik sangka. Tapi pasal apa pula berniaga? Sebahagian negeri Majlis Agama keluarkan arahan tidak boleh menjual makanan dan minuman yang tersedia untuk dimakan diminum itu kecuali jam selepas asar. Ada letak 4.30. Paling awal pun pukul 3. Kalau dia nak beli juga pukul 5, dia nak makan juga tak puasa, tu hai dia lah. Tapi kita yang meniaga ni jangan meniaga awal lah. Tak usah pukul 3 pun tak payah lagi lah. Orang tak beli nak buka puasa lagi, orang tidur lagi. Dan tiada diterima akan syahadah. Sama ada syahadah ni, syahadah yang asyhadu alla ilaha illallah tu lah, berarti syahadah yang bohong. Ataupun syahadah di sini persaksian. Orang yang tak sembahyang ni jangan duk jadi saksi. Macam mana bawa ke mahkamah ni, saksi ni macam-macam. Macam-macam rupa, macam-macam jenis saksi. Bukan dekat tak sembahyang. Masya Allah. Terkenal dengan orang yang melakukan maksiat. Syarat menjadi saksi ini orang yang tidak fasik, orang yang adil. Macam mana boleh jadi saksi kalau dengan Allah pun dia tak adil? Macam mana dengan sembahyang yang jadi fardu ain pada dia pun dia tak buat, tiba-tiba dia nak jadi saksi yang menegakkan kebenaran? Tak layak. Tidak diterima persaksian dia ni. Dan senya dilaknat Allah Ta'ala itu daripadanya. Orang yang tak sembahyang ni sentiasa dalam keadaan dilaknat Allah. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang dalam hal sihat. Nah, adakah sakit boleh tak sembahyang? Tak boleh juga. Ini saja-saja, maksud sihat ni saja-saja tak sembahyang lah. Bukanlah kerana dia sakit, lepas tu dia buat alasan sakit, dia kata tak ada dah nak sembahyang. Itu pasal tak ngaji. Tapi memang sihat elok, memang tak ada sebab lah. Tak ada sebarang alasan pun. Yang ada alasan pun tak boleh tinggal selagi dia ada akal. Tiada menelik oleh Allah Ta'ala itu kepadanya dengan telik rahmat. Ni kita bertemu dengan Allah nanti, Allah tak tengok kita. Kita pergi rumah orang, bagi salam, dia jawab pun tak, dia paling ke lain. Allah. Kita jumpa tu imam masjid. Assalamualaikum imam. Imam buat tak peduli. Kita Allah, apa aku salah pula. Ini Allah Ta'ala tak mau tengok kita. Yang kita akan bertemu dengan Allah di mahsyar ini, kita akan berdepan dengan Allah dan bercakap dengan Allah. Kalau dalam
Bahrul Mazi itu dalam satu hadis yang Nabi sebut bahawa kita akan bercakap dengan Allah semulut. Maksud semulut ni berdepan. Kalau bahasa kita panggil bertemu muka. Tapi di situ disebut bertemu mulut. Berarti Allah bercakap, kita pun bercakap. Allah tanya, kita jawab. Gitu. Ketika di mahsyar ni dalam perbicaraan itu. Ketika itu Allah tak pandang pun kat kita. Allah habis. Dan pandang itu apa? Telik rahmat Allah. Dan tiada menyuci ia akan dia. Maksudnya Allah tak ampunkan kita. Menyuci ini menyucikan daripada dosa. Allah tak ampunkan kita, Allah tak terima taubat kita kerana tinggalkan solat. Dan sabit baginya azab yang amat pedih, melainkan bahawa taubat ia. Taubat bila? Taubat ketika atas dunia ni. Taubat berjanji dengan Allah dan berhenti perbuatan mensia-siakan solat tu. Barulah Allah ampunkan kesalahan kita dan Allah kembalikan balik kebaikan-kebaikan, rahmat dan sebagainya. Kalau kita dah tinggal dulu muda-muda buah, banyak tinggal sembahyang, bagi selesai. Bahawa taubat ia dan tiada halal zakat bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Kerahan ni syadid. Nak bagi zakat, jangan bagi pada orang yang tak solat. Habis lagi tak sembahyang lah dia. Orang masjid sampai rumah dia terus dia tak bagi zakat kat dia. Pasal apa? Pasal tak sembahyang. Itu bukan salah zakat tak boleh bagi kepada orang tak sembahyang. Itu salah orang masjid. Saya ingat dulu ada seorang masuk Islam masa di Kelantan dulu. Bila dia masuk Islam, anak-anak dia tak masuk Islam, Cina. Tak lama daripada tu meninggal dia. Anak kecil-kecil lagi ramai. Isteri tak kerja. Dalam kaedah hukum pusaka Islam dan yang bukan Islam ni, anak dengan pak ke, suami isteri dan sebagainya, tidak pusaka dan tidak mempusakai. Orang Islam tu meninggal, harta dia tak dipusakai oleh anak, isteri, adik-beradik dia, hak waris ni, kalau mereka tidak Islam. Begitu juga orang yang tidak Islam itu, harta mereka ni kalau mati tidak dipusakai oleh orang yang Islam ni. Jadi apa macam? Ayah mati, anak-anak kecil lagi, isteri tak kerja, harta ayah ada tapi tak boleh dipusakai. Sebab hukum Islamnya gitu. Macam mana? Majlis agama ambil semua harta pusaka ni, peninggalan si mati ni, kemudian panggil anak-anak dan isterinya, rekod keperluannya dan sebagainya, dan keluarkan duit daripada Baitul Mal, support anak-anak ni dan isterinya. Menunjukkan keadilan Islam. Dia masalahnya orang yang bawa Islam ni. Hukum Islam memang macam tu. Tak boleh. Jadi majlis agama bukan bagi atas dasar pusaka, bagi atas dasar ihsan atau atas dasar mu'alaf. Mu'alaf ni bukan hanya yang baru masuk Islam, yang belum Islam pun mu'alaf. Mu'alafatu qulubuhum tu orang yang dijinakkan hati dengan Islam. Dia balik macam tadi lah. Kalau dia tinggalkan sembahyang, dia tak layak dapat zakat. Jadi kita nak buat macam mana? Kita carilah duit lain, pergi jumpa dia. Ni pakcik, ni tuan kuasa masjid ni, nak bagi bantuan bulan puasa ni, nak raya ni, begitu gini. Nah, lepas tu masuklah jarum. Jadi tuan kuasa masjid hantar ni Tok Bilal, Tok Siak ni untuk bagi pandangan. Jemputlah ke masjid. Apa-apalah. Apa saja bentuk
yang boleh menarik dia supaya dia solat. Sama ada kalau tak masjid lagi pun tak apalah, tapi di rumah jangan tinggallah solat. Kena 2 kali 3 kali macam tu, mudah-mudahan macam mu'alaf tu juga. Walaupun dia belum Islam, tapi dengan pendekatan yang kita buat dan juga kita berikan panggunya yang patut, mudah-mudahan dia tertarik dengan Islam. Jangan pula sampai perangkat bila sebut ni haram ataupun tak boleh, kita bagi yang bukan, yang tak sembahyang ni, tak suruh bagi, biar ke dia. Udah makin jauh lah dia. Lepas tu dia pergi ke gereja lah pula minta. Ini jadi masalah. Sebab apa? Masalah macam mana pengendalian kita terhadap kes-kes yang semacam ini, dan pastikan apa yang dilakukan, apa yang kita buat itu dia tidak backfire kepada Islam, tetapi dia menjadi satu tangga untuk kita usaha agar solat ini tidak ditinggalkan. Boleh tak? Jadi itu cara. Anak pun macam tu, siapa pun yang di bawah pengetahuan kita tu, mesti kita usahakan supaya solat itu tidak ditinggalkan. Jadi buruknya meninggalkan solat ni sampai pangkat zakat pun tak halal diberikan padanya. Tapi jangan tinggal gitu ya. Kena bagi bantuan orang hak miskin, takut kalau dia terus dalam keadaan tak solat tu kerana kita tak menyapa dia, kita tak membantu dia. Nilai iman seseorang tu bukan serupa dengan nilai tu imam tu bilai. Biar ke dia lah, biar dia rasa lagi. Jangan gitu. Kita kena dekati dia. Baik. Maka jangan engkau berdiri sertanya. Jangan berdiri sertanya dan jangan duduk sertanya. Jangan bersama dengan orang yang tak sembahyang. Duduk dengan dia pun jangan, berdiri dengan dia pun jangan. Kalau gitu jumpa pun lari. Tak. Berdiri dan duduk ni atas dasar redha, atas dasar baik dengan dia, semata-mata kerana berkawan, berkenalan, adik-beradik, itu saja. Jangan. Tapi atas nama dakwah masih wajib. Bagi jelas elok-elok. Kalau tidak, Nabi tak pergi jumpa lah Abu Lahab, Abu Jahal semua tu. Nabi tak jumpa lah orang yang tak ada iman pun. Ini kan dah Islam dah, cuma tak sembahyang. Maka konsep dakwah masih berterusan. Cuma jangan kita duduk dalam keadaan mesra, tak tegur pun tentang tak sembahyang tu. Duk bincang pasal bola, bincang pasal royan, bincang macam-macam, itu ya. Duk boleh berlabun siang malam, tapi tak touch dia, tak sentuh dia tentang solat. Mesti terus berdakwah. Jangan engkau duduk sertanya, maka kerana bahawasanya laknat Allah itu turun ia atasnya. Sebab kalau kita duduk dalam keadaan bermesra dengan dia, kita duduk dalam keadaan macam redha gitu dengan dia, maka dia khawatiri azab Allah, laknat Allah itu turun dengan kita-kita sekali. Bermula pertama, suatu yang hitam pada hari kiamat itu ialah muka segala orang yang meninggalkan sembahyang. Selalu kita jumpa orang yang bangun daripada kubur dan berhimpun di mahsyar itu, ada yang hitam mukanya, ada yang putih berseri-seri mukanya. Dan katanya di sini, yang mula-mula sekali nampak hitam, hitam ni bukan hitam mana? Kalau hitam mana okey dah. Ini hitam ni hitam bera, hitam hak yang porong ni. Hitam hak yang macam muka kita tu bila kita duduk tengah-tengah ramai orang lah, malu. Ada sesuatu yang memalukan kita, Allah, hitam muka aku. Hitam porong ni. Ni orang hak yang macam ni, orang yang paling awal hitam mukanya di mahsyar nanti adalah orang yang meninggalkan solat. Wallahu a'lam. Pengajaran yang ke-34. Berkata Allah Ta'ala dalam kitab Taurat, hai anak Adam, jika engkau redakan dengan barang yang telah aku bahagikan bagimu, nescaya istirahatlah hatimu. Kalau kita reda apa yang Allah bagi dekat kita. Apa Allah bagi? Isteri, suami,
Anak tu Allah bagi tu. Lepas tu anggota badan kita. Bukan saja isteri anak, bahkan mak ayah tu pun Allah bagi tu. Bukan kita pilih. Ada siapa pilih mak? Kalau mak yang kedua tu lain lah. Ayah kata aku nak cari mak, boleh hang tolong pilih, tu lain lah. Itu bukan mak kita, ni mak kita. Dan ayah kita yang sebenar tu, itu semua yang Allah bagi kat kita. Kalau kita redha, nescaya kata Allah, istirahatlah hati kamu. Ada anak-anak yang tak redha itu mak dia, sebab mak dia jadi jahat, atau dia mak dia ada masalah lah, apa-apalah, atau ayah dia tak solat ke, hak tadi ni, atau ayah dia apa-apalah hak yang tak baik. Jadi anak ni bagus, semayang dia, baik dia, tapi dia tak redha tu ayahnya, tak mau mengaku ayah. Oh, teruk lah. Kita dah baca bincang dah dulu. Walaupun ayah tu kafir lagi pun, nak kata apa lagi? Kalau kafir tu habislah, paling teruk lah. Itu pun wasahibhuma fid dunya ma'rufa, masih lagi berhubung hidup dengan mak ayah ni dalam keadaan ma'ruf, dengan penuh hormat, kasih sayang. Apatah lagi kalau mak ayah ni dah Islam dah pun, memang Islam pun, kita dapat Islam ni pun kerana keturunan mak ayah tu lah. Tetapi mak ayah ni ada masalah sikit, kadang malas. Ada juga rajin semayang, rajin, tapi malas kerja. Mak lah pergi motong, balik motong nakung pula, lepas tu mesin pula. Elok getah nak kering, pandai jual pula ayahnya. Ayah buat kedai pula. Jadi anak rasa macam tu. Isteri pun terasa, apa laki aku macam ni, banyak lagi jantan lain. Jadi tak redha ni bukan hanya sekadar rezeki, duit, ringgit, harta benda. Jadi semua yang Allah berikan tu, kata Allah, siapa-siapa yang redha dengan barang yang aku bahagikan bagimu, nescaya istirahatlah hatimu. Kita akan tenang hati kita, tak keluh kesah. Sebab apa? Allah yang bagi kat kita. Mak kita macam tu, ayah kita macam tu, anak kita macam tu. Termasuklah anak yang ada masalah lah, yang istimewa, OKU begitu ginilah. Dan badanmu juga istirahat. Kita hak yang kelang-kabut ni, sama ada hati kita ataupun anggota badan kita macam lipas kudung jadi. Pasal apa? Sebab tidak redha dengan apa yang Allah bagi, kerana sikit atau kerana kurang baik atau apa sajalah. Hati tak tenteram, badan pun tak tenteram. Padahal engkau itu kepujian padaku, sedangkan kita ni Allah ciptakan kita adalah sebaik-baik kejadian. Ahsani taqwim. Insan ini, manusia ni, kata Allah, aku jadikan ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian. Aku jadikan kamu sebaik-baik kejadian. Tiba-tiba dalam keadaan aku bagi tu, bagi ni, bagi semua, kamu tak redha, sehingga kamu susah hati, sehingga kamu, badan kamu ataupun kamu duduk dalam keadaan yang tidak tenteram. Dan jika tiada engkau redakan dengan barang yang telah aku bahagikan bagimu, nescaya aku keraskan atasmu akan dunia itu, seperti engkau menjadikan akan binatang yang liar di dalam hutan. Bahasa dia. Kalau kita tak redha dengan apa yang Allah bagi, dunia yang Allah bagi dekat kita tadi, daripada mak, ayah, anak, isteri, suami tadi ni, harta benda, duit, ringgit, rumah, apa semua tu, kalau kita tak redha, kata Allah, maka Allah akan keraskan dunia ni atas kita. Macam binatang liar yang di hutan tu, yang kita pergi memburu. Bukan senang nak dapat. Ayam hutan pun susah. Burung puyuh pun susah nak dapat. Apatah lagi kijang rusa. Macam mana kita usaha nak memburu binatang liar dalam hutan, macam itulah Allah jadikan harta dunia ini, anugerah Allah ni, kalau kita tak redha, Allah liarkan dia daripada kita. Tak dapat.
Kalau dapat pun tak cukup-cukup. Tanya orang yang memburu lah. Siapa rajin. Dia kata bila nampak berderet 2-3 ekor, rusa ke kijang ke apa ke, nak tembak hak mana? Pilih hak besar sekali. Tu baru rusa. Kalau seladang, pilih hak besar sekali. Berapa orang nak tanggung bawa balik tu? Lah kali potong sepaha je. Hak lain tinggi. Pasal apa ni? Sebab tak cukup-cukup. Kenapa? Kerana Allah bagi dalam keadaan kita tidak redha apa yang Allah bagi, menyebabkan kita sentiasa tercari-cari, sentiasa memburu, dan akhirnya kita letih saja. Walaupun dapat, tetapi tak cukup-cukup. Perasaan hati itu yang kita dah bincang dulu tentang kaya itu adalah ghinaun nafs. Kaya itu ialah kaya jiwa. Kalau jiwa tak kaya, letih kita. Duk kejar apa yang kita tak dapat. Bukan saja tak dapat, bahkan tak cukup-cukup walaupun dah dapat. Di dalam hutan, seperti menjadikan akan binatang yang liar di dalam hutan. Kemudian bermula kemuliaanku dan kebesaranku tiada engkau peroleh daripadanya, melainkan barang yang telah aku takdirkan bagimu, padahal engkau itu kecelaan padaku. Bila kamu kejar dunia ni, macam kamu kejar binatang buruan. Sekali lagi, kalau tuan-tuan memang pergi memburu, binatang buruan tu pula lari kot situ, lepas tu lari kot sini, masuk dalam hutan yang berduri. Tak kira lah duri salak ke, duri beretam ke. Orang hak yang memburu tadi masuk juga, randuk juga, tercabut kasut, tak apa, tak pakai kasut pun tak apa, pijak duri beretam, perut-perut. Waktu tu tak sedar, no nak hambat tu, kijang ke, rusa ke, ayam ke. Lepas tu tak dapat juga, tembak-tembak pun tak kena, nak patah balik udah tak boleh nak berjalan lah. Pasal apa? Duri banyak. Dan kata Allah, dalam keadaan kamu buat macam tu, yang apa yang kamu dapat? Yang kamu dapat hanya apa yang aku takdirkan pada kamu saja. Yang pulun hambat hak yang duduk dalam hutan tadi ni, yang kamu perolehi hanya apa yang aku dah takdirkan rezeki kamu. Akhirnya letih saja kita. Yang kita dapat tu apa yang Allah takdirkan sahaja. Cuma ada beza lah tuan-tuan. Ada beza di antara yang takdir dengan yang kita usahakan. Bukan beza tu kalau usaha dapat, kalau tak usaha tak dapat, tak. Tetapi bagaimana kita membaca takdir yang Allah takdirkan pada kita tu. Itu yang macam dialog Imam Syafi'i dengan Imam Malik tu. Nah, bila Imam Malik mengajar, Imam Syafi'i murid. Imam Malik kata, tawakal ni kita serah pada Allah Ta'ala. Walaupun kita tak usaha, Allah takdirkan itu rezeki kita, maka pastinya kita dapat. Walaupun tak usaha. Imam Syafi'i kata, aku faham macam lain. Tawakal ni kita serah pada Allah Ta'ala, tetapi kita wajib usaha, ikhtiar. Kalau tak ikhtiar, macam mana boleh dapat? Nasi sepinggan tak dapat, kalau tak makan, macam mana boleh kenyang? Tak apalah. Dengan Tok Guru berbeza pendapat, tak apa. Bukan berkelahi. Lalu Imam Syafi'i kata, aku nak tunjuk kat Tok Guru aku, pendapat aku betul. Nah. Satu hari Imam Syafi'i pergi ambil upah, kutip buah anggur. Sekarang pun masih anggur banyak nampak pasal malam. Kuala tak ada buka anggur pun. Jadi bila dah petik-petik anggur, petang dapat upah sebakui, satu takar lah kata, sebesin. Imam Syafi'i kata, aku nak tunjuk kat Tok Guru aku, pendapat aku betul. Tajuknya tawakal. Tajuk tak salah. Cara memahami tawakal tu macam mana? Lalu Imam Syafi'i bawa upah tadi ni,
anggur yang dia dapat tadi ni sebagai upah, bawa pergi kat Tok Guru, kat Imam Malik. Tok Guru sila makan. Imam Malik makan. Imam Syafi'i pun makan sambil sembang pun gini. Dah kenyang dah. Imam Syafi'i kata, Tuan Guru, apa yang kita bincang semalam ni, untuk Guru ngajar ni, inilah yang saya faham. Rezeki yang Allah dah tetapkan itu kena usaha. Saya pergi makan gaji atau pergi ambil upah, petik ataupun kutip buah anggur dan dapat upah. Inilah upahnya, saya dapat makan, Tok Guru pun dapat makan. Sebab tu kena usaha. Rezeki Allah tetapkan, tapi kena usaha. Imam Malik pun gelak. Seronok, dua-dua orang dia seronok. Betul lah tu dia kata. Tetapi yang aku kata tu pun betul. Imam Malik kata, kalau Allah dah tentukan rezeki kita, walaupun kita tak usaha, pasti kita dapat. Aku tak ada pergi ambil upah petik buah anggur pun. Aku tak ada pula pergi kerja kontrak ke apa ke, dapat duit pergi beli anggur, tapi aku boleh makan anggur. Kenyang pun. Pasal apa? Hang bawa mari. Kenapa hang bawa mari? Allah dah takdirkan bahawa ini rezeki aku. Pakat gelak dan peluk-peluk dua-dua orang. Betul kedua-dua. Sebab apa? Imam Malik kerja dia mengajar. Tak kira lah lepas subuh, sebelum subuh pun orang buat kuliah lah ni. Kuliah sebelum subuh. Tuan-tuan buat. Mari awal pukul 5, 5.30 tu, 5.30 mula, macam sebelum Jumaat tu lah. Buat kuliah subuh, sebelum subuh. Lepas main subuh, kuliah subuh pula lagi. Mana masanya nak makan gaji. Sebab tu kita baca dalam Syairus Salikin tu 4 golongan yang afdal, tidak bekerja. Tidak bekerja untuk cari penghidupan. Dengan syarat kehidupan dia ada rezeki, ada sumber yang support dia. Tak kira lah pencen ke, anak-anak support ke, anak murid yang support ke. Jadi 4 golongan tu termasuk salah satunya ulama yang sibuk dalam menyampaikan ilmunya. Maka dia ni tak payah kerja. Afdal bagi dia tak kerja. Gitu. Baik. Jadi barang yang telah aku takdirkan itu saja yang sampai dekat kamu. Padahal engkau itu kecelaan padaku. Kamu duk kejar dunia tadi ni sampai perangkat macam duk kejar binatang buruan tu, dalam keadaan kamu lupakan aku, dalam keadaan kamu hambat dunia itu, maka kecelaanlah kamu bagiku ataupun pada pandangan aku. Itukah yang kamu cari? Kenapa macam tu? Kerana kamu tidak redha dengan apa yang aku bagi. Apa yang ada pada kamu, kamu tak redha. Dengan maksud bukan bila dah ada dah tak payah buat apa lagi. Bukan gitu. Tetapi pergi cari macam tadi. Sebab dunia ni semakin kita kejar dia, semakin dia lari. Kata ahli falsafah, dunia ni seperti bayang-bayang. Kalau kita hambat dia, dia lari. Kalau kita kejar dia lagi laju, dia lari lagi laju. Tapi kalau kita berhenti, dia tunggu kita. Tuan-tuan kalau boleh buat macam tu. Kalau nak tangkap bayang-bayang tu, tuan-tuan duduk. Dia mari dekat kita. Boleh pegang kepala dia. Kepala kita lah pun. Kenapa? Dia akan jinak kepada orang yang tak cari dia. Allah akan berikan dunia ini bagi orang yang mencari akhirat. Allah akan sujudkan dunia kepada kita sekiranya kita sujud pada Allah. Pengajaran yang ke-35, berkata Nabi SAW, barang siapa berkehendak ia akan sahabat, maka Allah Ta'ala itulah memadalah. Kalau nak berkawan, kawanlah dengan Allah Ta'ala. Bersahabatlah dengan Allah Ta'ala, sebab Allah ada di mana kita ada. Allah Ta'ala sentiasa ada. Dan barang siapa yang berkehendak ia akan berjinak-jinak, maka Al-Quran itulah memada akan dia untuk dia berjinak-jinak. Kalau dia nak cari,
Kalau kita panggil best friend lah. Berjinak-jinak kita nak berdekat dengan dia, dekatlah dengan Al-Quran. Pasal apa? Sebab Al-Quran ni kita buka tang mana pun kena ke kita. Tuan-tuan bukalah Quran tu, di muka surat berapa pun bacalah. Bacalah semuka. Kena kat kita. Sama ada pengajarannya ke, ataupun perintahnya ke, atau larangannya ke, ataupun apa saja, dia mari kat kita. Sebab tu berjinak dengan Al-Quran. Nak bersahabat dengan Allah Ta'ala. Kita berkawan dengan orang, bolehlah berapa hari sangat. Lepas tu, mula. Dan barang siapa berkehendak, ia akan mengajarkan siapa-siapa yang tak supaya dia diberi nasihat. Mengajarkan berarti memberi pengajaran kepadanya. Menyebut-nyebut dan mengingat-ingat akan mati. Siapa-siapa hendakkan peringatan, hendakkan nasihat, maka selalulah sebut akan mati. Selalulah ingat akan mati. Kita jarang ni. Kita lalu kat masjid, belakang masjid selalunya ada kubur. Kita tak kisah. Sembah. Kalau naik kereta pun saya memang terus. Kubur. Arab dia jadi budaya dia. Kita naik taksi dia akan pergi mana pun, sampai tu kita nak buat umrah ke apa kan, sampai situ Assalamualaikum, sampai angkat tangan sampai. Kita pun tengok bagi salam tu apa? Ma'la. Perkuburan Ma'la di Makkah tu. Ataupun Baqi'. Kita pusing tu Assalamualaikum. Baqi' ni lah, perkuburan Baqi'. Ataupun perkuburan-perkuburan yang lain. Kita jarang sangat kita jumpa macam tu. Habis sangat Assalamualaikum. Plan gitu. Kenapa tak deras-deras anak-anak belakang tu? Lah esok anak langsung tak cakap apa pun. Tengok kubur tu, kubur Tok Wan ada situ tu, kubur Tok Wan. Tak ada kau nak Assalamualaikum semua, tak ada. Sebab apa? Kita tidak selalu mengingatkan mati dan juga tidak menyebut-nyebutkan mati. Bila kita sebut mati, jangan sebut macam tu. No. Kalau kita demam ke apa, aku ni nak mati kot. Jangan duk sebut macam tu. Sehat elok lagi. Adalah orang yang akan cover supaya kita tak teringat ke mati tu. Jadi kalau hendak orang nasihat, hendakkan penasihat kita ingatkan mati, mati itulah sebesar-besar peringatan. Mati itulah sebesar-besar nasihat. Memadalah ia akan dia, dan barang siapa berkehendak ia akan kaya, maka memadakan dengan yang sedikit. Apa tu? Qanaah. Kita jumpa banyak kali dah. Maksudnya qanaah, siapa nak kaya, dia kena memada yang sedikit. Sedikit pun memadai. Memada ni maksudnya memadai lah, walaupun sedikit. Maka kita akan kaya. Yang jadi kelang kabut ni pasal kita tak memada yang sedikit. Macam orang main judi katanya lah, wallahu a'lam. Bila main judi, kalah menang. Patut menang balik lah. Dah menang ni. Nak menang lagi. Lepas tu nak menang lagi. Nak untung lagi. Lah kali bankruptcy. Tinggal kain spender ya. Tak ada dah hak lain, semua gadai habis dah. Pasal tak cukup-cukup tu. Jadi memada yang sedikit menjadikan kita kaya. Bukan kaya-kaya tu, tetapi tidak miskin. Memadai akan dia. Maka jika tiada mengambil pengajaran ini di dalam yang 4 perkara ini, maka neraka itu memada akan dikau. Mudahnya kesimpulan, kalau tak ambil 4 tadi, tak ambil Allah buat sahabat, tak ambil Al-Quran buat pendamping, tak ambil mati itu sebagai nasihat, dan juga tak ambil qanaah, berpada dengan yang sedikit itu yang boleh bawa kita jadi kaya, maka ambillah yang kelima, iaitu apa? Neraka. Selesai. Sampai situ. Wallahu alam, pengajaran yang ke-36. Nanti kita sambung kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man wala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.